Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza binti Hasan, nombor matriks BA20110596. Saya akan membentangkan tajuk tesis saya iaitu Tahap Kefahaman Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah terhadap isu ikhtilat. Pengenalan. Ikhtilat dalam bahasa Arab berasal dari perkataan khatala yang membawa maksud bercampur. Manakala dari segi istilah pula adalah percampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Hukuman bagi penzina muhsan iaitu golongan yang sudah berkahwin direjam dengan batu sehingga mati. Manakala penzina bukan muhsan iaitu golongan yang belum berkahwin disebat dengan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 2. Isu ini adalah sangat membimbangkan dan perlu diatasi untuk mengelakkan jenayah zina berlaku dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, permasalahan kajian. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual, Wanita dan Kanak-kanak di 11, rekod pada tahun 2019 hingga Februari 2021 melaporkan bahawa banyak kes rogol yang berlaku disebabkan mangsa rela hati melakukan hubungan seks tersebut kerana perasaan cinta. Berdasarkan kajian lepas, terdapat banyak kajian yang mengkaji isu ikhtilat dalam kalangan remaja sekolah, namun tidak banyak kajian yang dilakukan dalam universiti. Kajian ini ingin meninjau tahap kefahaman mahasiswa Universiti Malaysia Sabah mengenai isu ikhtilat. Dalam masa yang sama ingin mengurangkan dan membendung perbuatan zina kerana perbuatan ini adalah sangat buruk dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti firman dalam surah Al-Isra ayat ke-32. Terdapat 3 objektif kajian yang pengkaji gunakan dalam kajian ini. Yang pertama, untuk mengkaji tahap kefahaman mahasiswa Universiti Malaysia Sabah mengenai faktor-faktor yang mendorong berlakunya ikhtilat. Objektif kedua, mengetahui tahap kefahaman mahasiswa Universiti Malaysia Sabah mengenai kesan buruk ikhtilat dalam kalangan mahasiswa universiti. Dan objektif yang ketiga ialah mengenal pasti inisiatif atau langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ikhtilat di universiti. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kuantitatif dan pemilihan sampel. Kaedah kuantitatif adalah cara yang sangat praktikal digunakan untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Data akan diperolehi melalui borang soal selidik yang dijalankan menggunakan Google Form dan disebarkan melalui WhatsApp atau Telegram. Populasi kajian ini adalah terdiri daripada mahasiswa Universiti Malaysia Sabah dan sampel yang telah digunakan dalam kajian ini adalah seramai 200 orang. Kajian bahagian A adalah berdasarkan demografi responden. Terdapat 4 soalan dalam bahagian ini. Yang pertama iaitu jantina. Berdasarkan gambar raja tersebut dapat kita lihat bahawa jantina perempuan adalah lebih tinggi berbanding jantina lelaki. Jantina perempuan merekodkan sebanyak 67%, manakala lelaki merekodkan sebanyak 33% sahaja. Soalan kedua berdasarkan umur responden. Responden yang berumur 22 hingga 24 tahun mencatatkan bilangan yang tertinggi dengan 74.5%, manakala bilangan yang terendah dicatatkan oleh responden yang berumur 25 hingga 27 tahun sebanyak 7.5% sahaja. Soalan ketiga dia berdasarkan tahun pengajian. Untuk pelajar tahun 1 dan tahun 2 merekodkan bilangan responden yang sama iaitu sebanyak 17.5%. Manakala tahun 3 mencatatkan responden yang paling banyak iaitu 56% dan responden tahun 4 mencatatkan responden yang paling sedikit dengan hanya 9% sahaja. Soalan 4 adalah berdasarkan fakulti pengajian responden. Fakulti yang
Paling banyak responden adalah daripada Fakulti Pengajian Islam dengan 50.5%. Manakala fakulti yang paling sedikit adalah daripada Fakulti Perhutanan Tropika yang mencatatkan hanya 1.5% sahaja. Dapatan kajian bahagian B adalah berdasarkan tahap kefahaman mahasiswa Universiti Malaysia Sabah terhadap faktor-faktor yang mendorong berlakunya pergaulan bebas atau ikhtilat. Dari soalan 1 hingga soalan 10, kebanyakan responden tertinggi adalah daripada pernyataan yang sangat setuju. Manakala responden yang terendah adalah daripada pernyataan tidak setuju. Begitu juga untuk dapatan bahagian C, iaitu berdasarkan tahap kefahaman mahasiswa Universiti Malaysia Sabah mengenai kesan-kesan yang akan berlaku apabila melakukan pergaulan bebas atau ikhtilat. Berdasarkan soalan 1 hingga 10, responden tertinggi adalah daripada pernyataan sangat setuju, manakala responden yang terendah adalah dari pernyataan tidak setuju. Dapatan kajian bahagian D adalah mengenai inisiatif yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ikhtilat di universiti. Seramai 65 responden memberi cadangan untuk mengadakan program keagamaan atau kempen yang bertujuan untuk memberi kesedaran kepada mahasiswa. Manakala 32 responden mencadangkan untuk menguatkuasakan undang-undang di dalam universiti. Seramai 25 responden mencadangkan untuk kita bijak dalam memilih rakan. Seramai 24 responden mencadangkan untuk mengasingkan aktiviti lelaki dan perempuan. Manakala 17 orang responden tidak memberi apa-apa cadangan atau langkah dan 37 responden yang lain pula memberikan lain-lain cadangan seperti peranan ibu bapa, memantau anak-anak dan sebagainya. Implikasi kajian ini, banyak ilmu yang boleh diperolehi daripada kajian ini mengenai faktor, kesan dan langkah untuk mengatasi ikhtilat ataupun pergaulan bebas. Kita sebagai umat Islam hendaklah bijak dalam mengawal nafsu dan tidak mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan zina, kerana perbuatan tersebut boleh membawa kepada banyak keburukan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ibu bapa hendaklah sentiasa memantau aktiviti anak-anak, terutamanya dalam sosial media, kerana pengaruh sosial media ni adalah sangat besar. Tambahan pula, ibu bapa tidak perlulah merubitkan urusan perkahwinan dengan mengenakan hantaran dan mas kahwin yang tinggi sehingga tidak mampu untuk anak-anak berkahwin. Dan yang terakhir, institusi pengajian tinggi hendaklah menguatkuasakan undang-undang dalam universiti dan kolej kediaman untuk memastikan tindakan dikenakan untuk mahasiswa yang didapati melakukan aktiviti zina di dalam kawasan universiti. Kesimpulannya, pemahaman tentang isu ikhtilat ini hendaklah dititik beratkan kerana kemodenan teknologi dan pengaksisan internet adalah lebih mudah. Oleh itu, kita hendaklah memastikan kemudahan tersebut digunakan dengan sebaiknya agar tidak memberi impak negatif kepada diri sendiri, agama, keluarga dan masyarakat. Secara keseluruhannya, kajian ini dia telah mencapai objektif dan persoalan kajian serta memuaskan pekaji kerana berjaya mendapatkan data dan maklumat yang tepat. Dengan dapatan kajian yang diperolehi, pengkaji berharap agar kajian ini dapat membantu pelbagai pihak untuk memahami konsep ikhtilat dengan lebih terperinci. Ini merupakan senarai rujukan yang pengkaji gunakan sepanjang menjalankan kajian ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.